Dalam Malaysia Madani, Kanta 7.44 pagi kami mulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen Esensi. Kementerian Luar menerima 3 notis tata tindak daripada Kedutaan Besar Amerika Syarikat di Kuala Lumpur susulan pendirian Malaysia untuk tidak melabel Hamas sebagai pengganas. Perdana Menteri mendedahkan notis itu diterima pada 13 Oktober, 18 Oktober dan 30 Oktober. Duta Besar Malaysia ke Amerika Syarikat juga telah dipanggil Jabatan Negara Amerika Syarikat susulan pendirian negara berhubung konflik Israel-Palestin. Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja dalam Perkhidmatan Awam QPEX menyokong manifestasi solidariti penjawat awam yang memberi sokongan kepada rakyat Palestin. Presiden QPEX, Dato' Adnan Mat berkata, nilai kemanusiaan perlu menjadi keutamaan dan pihaknya menyahut pendirian kerajaan untuk terus mempertahankan hak rakyat Palestin. Beliau turut menyelar tindakan segelintir ahli politik yang mahu tindakan diambil terhadap penjawat awam, khususnya guru-guru yang terlibat dalam Minggu Solidariti Palestin di sekolah. Monopoli kartel ayam perlu dihapuskan. Ia bagi menjamin kestabilan harga ayam. Timbalan Menteri Keuangan Datuk Seri Ahmad Mazlan berkata, ia terutama selepas langkah penamatan subsidi dan kawalan harga ayam berkuat kuasa. Dalam pada itu, kenaikan kadar cukai jualan dan perkhidmatan bukan bertujuan membebankan rakyat, malah hasilnya akan disalurkan kepada rakyat, misalnya dalam bentuk bantuan sumbangan tunai rahmah STR kepada golongan sasar. Prestasi ringgit yang melemah berbanding dolar Amerika bukan gambaran sebenar sentimen pelabur di Malaysia. Jelas Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, indikator utama ekonomi masih menunjukkan prestasi memberangsangkan. Pada separuh pertama 2023, nilai pelaburan diluluskan adalah sebanyak 132.6 bilion ringgit, 60% berbanding sasaran tahun ini. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte tiba petang semalam bagi lawatan kerja ke Malaysia selama 2 hari. Beliau disambut Timbalan Menteri Luar Datuk Muhammad Al-Amin. Mark Rutte dijadual mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kedua-dua pemimpin akan menilai semula kemajuan hubungan dua hala dalam pelbagai bidang dan isu Islamofobia. Belanda merupakan pengimport minyak sawit Malaysia yang terbesar dalam kalangan negara Kesatuan Eropah. Dewan Perniagaan dan Industri Jerman DHK bersetuju berkongsi kepakaran dan pengalaman dalam membentuk kerjasama bersama Majlis Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET Negara. Timbalan Perdana Menteri yang juga pengerusi jawatankuasa Majlis TVET Negara, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerjasama itu bagi membantu mencipta rangka tindakan unik yang sesuai dengan program TVET Malaysia. Mesyuarat juga bersetuju Dewan Perniagaan Jerman Malaysia akan ketuai penyelarasan syarikat-syarikat Jerman di Malaysia dan sebahagian daripada Majlis Penasihat yang khusus untuk membina ekosistem TVET di Malaysia. Status dan latar belakang setiap pengasuh taska akan disemak. Ia melalui kerjasama Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat KPWKM dengan pihak PDRM. Ia bagi memastikan setiap pemohon yang layak adalah seorang warga negara dan tidak memiliki rekod lampau. Setakat Oktober tahun ini, lebih 3,000 pusat pengasuh atau taska telah berdaftar dan lebih 1,000 lagi tidak berdaftar di bawah KPWKM. Bagi melengkapkan koleksi pelbagai peristiwa bersejarah negara untuk pemeliharaan dan rujukan generasi akan datang, orang ramai disaran menyumbangkan bahan audiovisual kepada Arsip Negara. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agodagang berkata, mulai tahun hadapan, kesemua pertubuhan badan bukan kerajaan yang menyumbang koleksi audiovisual, mereka akan diiktiraf sebagai rakan perpaduan. Dokumentari dihasilkan penerbit Azri Ahmad Mustafa Hadi terpilih sebagai dokumentari pertama terbitan RTM untuk disimpan kekal sebagai khazanah warisan negara oleh Arsip Negara. Hampir 30,000 pelajar daripada 900 sekolah seluruh negara sertai program National Science Challenge NSC 2023. Menurut Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Dato' Arthur Joseph Kurup, penyertaan itu mencatatkan peningkatan sebanyak 145% berbanding tahun lalu. NSC mula diperkenalkan sejak 1963 sebagai kuis sains sebelum dijadikan pertandingan sains kebangsaan berasaskan standard yang tinggi
pada 1999. Kolej Yayasan Saad dinobatkan sebagai juara program peringkat akhir NSC 2023. Polis rampas 521 kg syabu bernilai 17.2 juta ringgit dalam 5 siri serbuan di sekitar Kota Baru Rabu lalu. 7 lelaki tempatan dan seorang warga Thailand berusia antara 20 hingga 54 tahun turut ditahan. Pengarah JSJN Bukit Aman berkata, dadah diseluduk masuk dari Thailand melalui jalan darat sebelum diedarkan untuk pasaran tempatan, terutama Lembah Klang. Sindiket dikesan mulai aktif sejak Mei lalu. Seorang guru rugi lebih RM230,000 selepas dipedaya sindiket penipuan melalui panggilan telefon atau phone scam. Menurut Ketua Polis Perak Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri, mangsa telah diarah buat laporan polis sebelum disambungkan ke talian PK Melaka dan berurusan dengan suspek kedua dan ketiga. Suspek mengatakan satu kad bank atas nama mangsa telah dijumpai dalam serbuan ke atas seorang penjenayah dan satu waran tangkap dikeluarkan terhadap mangsa. Seludup arak tanpa cukai, seorang lelaki tempatan ditahan polis. Serbuan dibuat ke atas premis di Jalan Sengkang Paguh, Muar pada 23 Oktober lalu turut merampas 859 kotak arak pelbagai jenama bernilai RM737,000. Ketua Polis Daerah Muar berkata, suspek berusia 37 tahun itu telah menjalankan kegiatan sejak 3 minggu lalu. Lebih 73,000 notis pelbagai kesalahan dikeluarkan melalui OPS khas kenderaan komersial antara 1 hingga 30 Oktober lalu. Ia hasil pemeriksaan ke atas 321,263 buah kenderaan. Notis melibatkan kesalahan lebihan muatan, kesalahan teknikal, tiada lesen memandu sah, tiada lesen vokasional, LKM tamat tempoh, tiada insurans dan kesalahan utama lalu lintas. Dalam masa sama, JPJ turut menyita 705 buah kenderaan. Seorang ahli perniagaan disyaki terlibat kes penipuan tawar perniagaan rakan kongsi tidak wujud diburu polis. Kes melibatkan kerugian mencecah RM1 juta. Suspek Muhammad Jailani Sheikh Muhammad atau dikenali sebagai Datuk Muhammad, 44 tahun, beralamat di Taman Citra Alustar, gagal dikesan hingga kini. Pemangku Ketua Polis Daerah Kontestar berkata, 5 laporan berkaitan kes diterima sebelum usaha pencarian digiatkan. Warga Kementerian Komunikasi dan Digital KKD diseru agar berusaha mencari keseimbangan hidup dan kerjaya. Menurut Ketua Setiausahanya Datuk Muhammad Fauzi Mat Isa, ia penting terutamanya dalam kehidupan masa ini dan di dalam dunia yang semakin sibuk serta tahap tekanan yang kian tinggi di tempat kerja. Jelasnya pihak pengurusan KKD sentiasa mencari pelbagai pendekatan dalam usaha untuk meningkatkan kualiti hidup dan kesihatan mental warga kerjanya. Sekumpulan pekerja My Airline bersama Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC membuat laporan polis terhadap syarikat itu. Setiausaha Agong MTUC berkata pihaknya seterusnya akan membawa isu tersebut kepada Jabatan Tenaga Kerja dan berharap tindakan segera dapat diambil untuk membela nasib lebih 900 pekerja My Airline. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Perak berjaya mengutip lebih RM800,000 hasil 2 siri lelongan awam membabitkan lebih 100 buah kenderaan yang disita pada tahun ini. Pengarah JPJ Perak Muhammad Yusof Abustan berkata, jumlah itu dikutip melalui 2 siri lelongan awam ke atas 41 buah kenderaan pada bulan Mei dan bulan Oktober melibatkan 77 buah kenderaan yang tidak dituntut pemilik masing-masing. Pelaksanaan jualan agro madani Fama Perlis hingga kini memberi manfaat kepada lebih 30,000 rakyat negeri terbabit. Menurut pengarah Fama Negeri, ia menerusi 145 program jualan agro madani melibatkan pejabat Fama Negeri, outlet peruncian Fama dan masjid-masjid terpilih seluruh Perlis. Pihak Fama Perlis merekodkan nilai keseluruhan jualan sehingga kini mencecah RM740,000.
Agrobank proaktif menyediakan dana pembiayaan sehingga RM350,000 untuk penternak komuniti dan mikro. Ketua Pegawai Eksekutifnya Datuk Tengku Ahmad Badli Shah Raja Hussein berkata, pembiayaan sehingga RM5 juta turut diperuntukkan kepada penternak kecil dan sederhana. Matlamat program antara lain untuk meningkatkan akses bekalan ayam secara terus daripada penternak kepada pemborong dan peruncit di pasaran. Ketika ini, 19 permohonan berjumlah lebih RM60,000 diluluskan bagi membantu penduduk terjejas bencana termasuk banjir sehingga 25 Oktober lalu di Perak. Pengarah Pertanian Negeri berkata ia menerusi peruntukan pembangunan semula projek agro makanan dan tabung bencana tanaman padi. Daripada jumlah itu, sebanyak 17 permohonan melibatkan padi manakala selebihnya membabitkan pelbagai tanaman lain. Selain bantuan tunai, petani terjejas juga akan menerima bantuan input pertanian. Campur tangan berterusan Bank Negara Malaysia BNM dalam pasaran mata wang bukan jalan penyelesaian jangka panjang bagi mengukuhkan nilai ringgit. Sebaliknya, Ketua Ekonomi dan Kewangan Sosial Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berpendapat langkah reformasi dasar sejajar naratif ekonomi madani akan memberikan impak lebih berkesan terhadap kedudukan mata wang tempatan. Kadar dasar semalaman OPR dijangka kekal pada 3% dalam mesyuarat Jawatankuasa Dasar Monetari MPC terakhir tahun ini. Menurut Ahli Persatuan Remaiza Bumiputera Malaysia, Muhammad Syakil Haziq Muhammad Zubir, unjuran itu berdasarkan kadar inflasi yang terkawal ketika ini. Normalisasi kadar OPR sebanyak 125 mata asas pasca COVID-19 telah memberikan keseimbangan pertumbuhan inflasi ke tahap diperlukan. Perincian cadangan menaik taraf lesen memandu motosikal kelas B2 kepada B secara automatik akan dimuktamadkan sebelum akhir tahun ini. Timbalan Ketua Pengarah Perancangan dan Operasi JPJ berkata ia akan dibentangkan kepada Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi terlebih dahulu sebelum pelaksanaannya diumumkan. Ketika ini pihaknya masih menunggu dasar pelaksanaan daripada Kementerian Pengangkutan. Perkembangan konflik di Semenanjung Gaza, Hamas mendakwa pasukan bersenjatanya di wilayah itu melepaskan peluru berpandu anti kereta kebal ke arah tentera negara haram Israel. Rejim Zionis dilapor menyasarkan jalan utama Gaza dari utara ke selatan Semenanjung Gaza. Menurut Brigade Al-Qassam dan dua lagi kumpulan pejuang Palestin, mereka berjaya mengepung tentera Israel di daerah Shuaika. Dalam pada itu, Israel mengesahkan tiada gencatan senjata dalam perang ke atas Palestin. Kenyataan dikeluarkan rejim Zionis walaupun Pertubuhan Bangsa Bersatu beri amaran bantuan tidak mencukupi untuk memenuhi keperluan kemanusiaan masyarakat Palestin. Sebuah pertubuhan bukan kerajaan NGO antarabangsa Save the Children mendedahkan seorang kanak-kanak terbunuh setiap 10 minit di Gaza dalam perang yang berlanjutan antara Israel dan Hamas. Menurut pertubuhan tersebut, seramai 20,000 orang awam cedera dengan satu daripada tiga mangsa merupakan kanak-kanak. Situasi di Gaza juga menyaksikan peningkatan kes penyakit berjangkit disebabkan jumlah mangsa perang meningkat setiap hari selain kekurangan amalan kebersihan. Sekurang-kurangnya 19 orang terbunuh manakala ramai lagi cedera akibat keganasan yang meletus semasa pilihan raya tempatan di Filipina. Jurucakap Suruhanjaya Pilihan Raya negara itu berkata pihak berkuasa merekodkan 29 insiden keganasan sejak 28 Ogos hingga 30 Oktober lepas. Kebanyakan insiden dilaporkan di wilayah autonomi Bangsamoro di Mindanao dan wilayah Bicol, kata Laudianco. Pilihan raya itu pada awalnya dijadual diadakan pada 2020 tetapi ditangguhkan 2 kali. Kebanyakan daerah di Arab Saudi dijangka berdepan hujan ribut bermula kemarin sehingga Jumaat ini. Pasukan Pertahanan Arab Saudi menasihatkan orang ramai kekal berwaspada semasa hujan dan menjauhi kawasan banjir dan paya. Orang ramai juga diingatkan agar tidak berenang di sungai atau tanggungan air. Pihak berkuasa Saudi menyatakan daerah Mekah juga akan terjejas oleh hujan lebat yang mungkin membawa kepada ribut pasir dan habuk. Baik saudara, Kanta 744 pagi berakhir di sini. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.